Okey. Lagi sekali. Okey, terima kasih. Okey, cikgu kita mula. Okey, Assalamualaikum. Kita mulakan bacaan kelas kita hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Okey, apa nama? Sesi hari ini adalah kelas kelas basic untuk Shopee, untuk mulakan jualan di Shopee. Dan hari ini kita ada student yang baru dan kita ada juga student yang buat revision. Okey, sebenarnya kalau ikutkan mula-mula kita buat kelas Shopee ni kerana untuk ejen-ejen kami lah sendiri. Okey, bila dah nampak ada permintaan dan bila ramai yang telah berjaya membuat jualan yang 5 angka di Shopee, dan saya sendiri adalah student terawal Cikgu Syahmi. Jadi kita bila ada permintaan kita buatlah ramai-ramai untuk kelas ni. Dan saya kenal Cikgu Syahmi Kamal ni dah lama dah. So agak banyaklah projek-projek collaboration yang kami dah buat, dan kelas Shopee ni sendiri dah adalah kelas yang ke-15. Okey, Tuan Admin ada nak cakap ke? Tak ada, kita terus mula saja. Terus mulakan. So, kita mulakan sesi kita hari ini daripada pukul 9 sampai pukul 12. Ada lihat ke cikgu tengah kita mungkin dalam 5-10 minit je kalau siapa-siapa nak refresh sikit, pukul 11. Okey, pukul 11. Okey. So, hari ini kena sediakan apa prerequisite kelas. Maksudnya kena satu video, satu handphone tu mesti ada app semua untuk memudahkan kelas kita hari ini. Dan kita ada e-book kan nanti lepas kelas kan? Kita bagi. Okey. Terima kasih. Selamat belajar semua. Saya pass kepada Cikgu Syahmi Kamal. Terima kasih. Okey. Terima kasih Puan Munah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so pagi ni kita sambung lagi ataupun kita ada yang ulang kaji, so kita ulang kaji balik apa yang kita dah belajar. Ada yang student baru, so hari ni kita akan belajar basic yang advance. So dia bukan basic sahaja. So kalau siapa yang mungkin dah ada Shopee setahun, 2 tahun pun kadang-kadang boleh dapat sedikit info tambahan lah, sebab kita punya basic dia bukan basic habis, dia basic yang advance. Sebab apa? Kita akan belajar cara untuk meletakkan produk bukan biasa-biasa. Maksudnya kita bukan letak produk untuk simpan setahun kan. So kita letak produk, kita target dalam masa sebulan 2 bulan produk kita orang dah boleh ramai yang nampak dah. Okay, so kita akan pakai teknik SEO juga. Okay, tapi saya akan bermula daripada pengenalan lah. Okay, so saya share screen dulu. Okay, so kita punya overall nanti siapa yang ambil kelas penuh. Siapa yang ambil kelas penuh dia ada basic, marketing dan juga advance. Okay, basic, marketing dan advance. Tapi siapa yang ambil kelas hari ni sahaja mungkin, okay, so kita akan basic setup kedai, upload produk ni kita akan belajar macam mana nak upload produk. Dia termasuk sekali dengan SEO, Search Engine Optimization. Maksudnya produk kita akan lama kelamaan lah, dia bukannya sehari 2. Dia mungkin sebulan, dia mungkin 2 minggu, dia mungkin 2 bulan, bergantung kepada macam mana kita cari keyword dia nanti. Okay? Dan juga order management, macam mana nak uruskan bila kita dapat tempahan. Okay? Minggu depan siapa yang join, kita akan belajar marketing, macam mana nak naikkan follower, macam mana nak buat bundle deal, macam mana nak buat macam-macam lah marketing tools yang Shopee dah sediakan percuma. Ada lebih 10 daripada marketing tools yang Shopee dah sediakan percuma sahaja. Okay? Yang minggu yang seterusnya hari Sabtu 23 hari bulan, siapa yang ambil kelas advance,
kita akan belajar ads, kita akan belajar decoration kedai, macam mana nak bagi kedai kita lebih bila orang tengok tu lebih tersusun lah. Okay. Dan juga Shopee Live. Okay. Shopee Live pun kita akan belajar. Okay. So ini untuk 3 minggu. Untuk minggu ini sahaja ataupun hari ini, dalam masa 3 jam ni kita akan belajar first kali saya nak semua faham kenapa kita kena letak juga produk kita kat Shopee. Mungkin kita dah ada dekat Facebook, kita dah ada dekat Instagram, kita dah ada dekat mungkin kita buat jualan dekat TikTok juga kan. Kita ada website sendiri kan. Semua saya ada juga. Okay, saya ada website sendiri, saya ada jual kat Instagram, Facebook, TikTok. Tapi kenapa kita kena jual kat Shopee? Yang tu kita kena faham lah. So nanti saya explain sikit. Lepas tu kita akan untuk jadi seller dekat dalam Shopee, boleh je guna apps, tapi tak semua benda yang kita boleh guna apps. So saya akan explain juga macam mana nak guna Shopee Seller Center, macam mana nak set kita punya shipping. Okay, dalam Shopee ni shipping yang paling boleh kata yang paling utama. Okay, so macam mana nak set dia, macam mana nak uruskan order, kita akan belajar juga macam mana nak upload produk. Okay. So upload produk ni yang istimewanya kita akan masukkan sekali SEO. Saya pun baru belajar mungkin tahun lepas. Kalau sebelum tu kita hanya ads sahaja. Kita nak naikkan produk kita dengan ads. Kalau ads kita tak dapat nak lawan dengan orang lain bid terlalu tinggi, orang dah tak nampak produk. Tapi kalau kita buat SEO, ads pun orang boleh jumpa, kita punya organik pun orang boleh jumpa. Organik ni apa? Maksudnya produk yang kita tak buat ads pun. Tak perlu bayar apa-apa tapi boleh ada dekat atas juga. So nanti kita tunjuk macam mana dia punya kelebihan ataupun manfaat dia bila kita ada buat teknik SEO tu. Okay. Dan seterusnya bila kita dah buat jualan, duit dah masuk. Duit tu takkan masuk dekat akaun kita sendiri. Okay, dia masuk dekat mana? Dia masuk dekat akaun kita punya seller balance. So seller balance tu macam mana nak keluarkan duit masuk dalam kita punya akaun. Dan juga tips, okay. So siapa yang stay maintain sampai akhir, ada 3 tips utama. Kadang-kadang ada orang dah ada Shopee setahun, bila dia buat tips ni tiba-tiba setahun tu tak ada, maksudnya jualan dalam setahun ada. Student saya jualan dalam setahun baru 3-4 jualan. Tapi lepas apply tips ni, dengan izin Allah juga, so besoknya dah ada jualan. Tapi kena commit lah. So untuk dapat benda tu kena komit, kena buat apa tips-tips yang kita bagi, lagi laju, lagi cepat kita buat, insyaAllah lagi cepat kita boleh dapat jualan. Okay. Dan last kali kita ada Q&A sebenarnya, tapi siapa yang ada apa-apa soalan, yang last kali ni boleh buka mic. Dalam masa pembelajaran kita, siapa nak tanya soalan terus je tulis dekat ruangan chat. Siapa yang dah biasa dengan saya, ada juga yang ulang kaji mungkin dah biasa, yang baru nanti kita try macam mana nak guna ruangan chat. Kod-kod belum biasa kan. Okay. So kita lebih kepada ruangan chat, biasanya saya tak terlepas pandang lah setakat ni soalan-soalan yang ada, sebab saya akan tengok setiap satu bahagian ni. Lepas kenapa Shopee, saya tengok soalan, lepas satu ni saya akan tengok soalan supaya tak terlalu jauh. Cumanya soalan dia kena spesifik, sebab saya tak terus tengok soalan tu nanti. Kalau tanya tak berapa spesifik, nanti saya tak berapa faham lah soalan tu dekat bahagian mana. So kena soalan tu dia lengkap lah. Okay. Alright, okay. So kita nak tengok ruangan chat dulu, kita nak berlatih. Kita nak berlatih guna ruangan chat. Okay. So okay, pagi ni saya nak tahu dulu, mungkin ada yang baru juga. Okay. So siapa yang dalam ni tak pernah ada app Shopee ataupun baru download semalam sebab nak masuk kelas? Okay, ada ke tak? Kalau ada, tulis nombor 3. Tak pernah ada akaun Shopee. Okay, saya terkeluar. Okay, saya lupa nak tukar ke Wi-Fi yang lagi satu, yang tadi memang tak stabil. Okay, so saya tanya soalan lagi sekali. Okay, tumpu kepada ruangan chat. Siapa yang first time ataupun baru download app Shopee
ataupun dia tak pernah pun, tak pernah pun guna Shopee. Kalau ada, sekiranya ada, tulis nombor 3. So jarang yang ada, tapi siapa yang ada jangan segan supaya saya tahu. Kita tak terlalu laju sangat nanti. Okay? Siapa yang baru download app Shopee ataupun tak download pun lagi, baru nak download pagi ni, boleh tulis nombor 3. Saya harap siapa yang ada boleh tulis supaya tak terlalu ketinggalan. Okay? Okay, saya rasa tak ada yang tu. Cantik. Okay, soalan nombor 2. Siapa yang dia belum ada kedai dalam Shopee boleh tulis nombor 4. Belum ada kedai. Dia ada app Shopee tapi sebelum ni dia membeli sahaja. Okay, Puan Laili. Okay, siapa yang ada app Shopee tapi belum pernah menjual boleh tulis nombor 4. Okay, ramai juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so tak ada masalah. Okay, kita akan belajar pada hari ini. Okay, so soalan nombor 3. Siapa yang ada kedai dah, dia dah letak dah produk dia, tapi jualan paling banyak sebulan pun 2 je, ataupun tak pernah ada jualan. Dia dah ada letak produk tapi belum ada jualan ataupun maksimum 2 je sebulan, boleh tulis nombor 5. Nombor 5. Okay. Ada, okey, Tuan Khaidir. Lagi ada ke tak siapa yang dia dah ada dah akaun dia, cuma belum banyak jualan lagi ataupun belum ada langsung. Ada juga yang datang kelas dah ada setahun dah tapi tak ada jualan langsung. Okey. So tulis je kalau ada. Okey. Okey, seorang saja. Okey, so soalan yang last sekali, siapa yang dah ada akaun Shopee dan dah ada jualan. Boleh tulis sebulan lebih kurang berapa jualan terus. Okey. So lebih kurang lah, kalau kalau dah preferred mungkin lebih daripada 70. Tulislah berapa, 100 ke. Okey, kalau yang mungkin sedang cuba untuk preferred boleh tulis juga berapa jualan. Siapa yang dah ada jualan sebulan, average berapa jualan dia dekat dalam Shopee, boleh tulis. Kalau Puan Muna tak perlu tulis lah, mungkin dah 100 lebih jualan sebulan. Okey. Sebulan mungkin 1000 lebih order lah kan. Sehari pun dekat 100. Okey, 1 bulan average 70 unit jualan. Okey, Tuan Badrul Hisham. 30 order sebulan. Okey. Ini saya nampak kat Facebook tadi tu. Hampir nak jadi preferred tapi sangkut kat chat respon. Okey, yang hampir nak jadi preferred ni ada dia punya tips dia. Macam mana nak maintain dengan preferred. Siapa yang dah ada 30-40 jualan pun kita ada tips macam mana nak jadi preferred. Okey, so saya awal ni, walaupun awal lagi, kita cerita tips sikit. Okay, preferred seller ni kena lebih daripada 70 jualan. Kadang-kadang kita rasa macam 70 tu agak jauh. Macam ni 25/50 per month kan. Nampak 70 tu agak jauh. Tapi sebenarnya ada tips cara dia macam mana kita nak banyakkan jualan. Nombor 1, kita letak produk RM1, RM2. Produk ni kadang-kadang bukan untuk untung, tapi untuk kita dapat jadi preferred sebab orang mudah nak beli. Okay? So jualan kita akan jadi banyak. Produk RM1, RM2 ni penting untuk tambah kuantiti kita punya jualan. Katalah untung 20 sen pun tak apa. Okay. So tapi kita akan dapat preferred tu cepat. Itu tips nombor 1 untuk jadi preferred. Tak susah pun sebenarnya kalau masalah dia adalah kita punya order. Okay. So tips nombor 2, kita boleh juga buat free gift yang berbaloi. Kadang-kadang orang bagi free gift kosong. Saya kalau nak bagi free gift, saya letak dia sebagai satu product listing. Maksudnya kita masukkan dia dalam Shopee sebagai satu produk. Lepas tu kita buat add-on deal. Siapa pergi kelas marketing minggu depan, kita akan belajar lebih mendalam lah berkaitan dengan add-on deal. Okay, so just letak add-on gift. Orang dapat free tapi dia akan jadi satu jualan. Kalau dah 40 jualan sebulan, setiap jualan tu ada free gift. Free gift RM1 pun tak apa. Dia punya nilai dia kan. Tapi 40 jualan, setiap jualan ada orang masuk ke add-on gift sekali. So dah ada 80 jualan dekat situ. Sebab satu kita punya orang beli, satu lagi add-on gift.
Itu tips untuk tambahkan order supaya kita dapat jadi preferred seller lah. Okey, kalau masalah dia adalah chat, okey, so yang ini kena bagi ramai yang chat kita dan kita ready untuk reply cepat. So itu kena bantuan rakan-rakan lah. So kalau saya buat ads supaya ramai yang chat kita, kita akan reply je cepat-cepat. So benda tu akan naikkan. Sebenarnya tak susah nak naik chat response rate ni. Cumanya sebab kita tak tahu yang mana nak layan, yang mana tak layan. Yang ni sebenarnya kita akan ajar dekat dalam kelas advance. Cuma saya cerita sikit chat response rate ni. Dia simple je. Setiap chat yang masuk, kita kena reply dalam masa 12 jam. Kalau kita buka kita punya apps 4 jam sekali, settle problem. Okay? Terus buka chat. Okay? Sebab dia dalam masa 12 jam. Tapi dia ada dia punya yang biasa orang kurang faham dia, yang mana yang perlu reply, yang mana yang tak perlu reply. Yang perlu reply semua sekali orang yang nak membeli dengan kita sahaja. Okay? Yang tak perlu reply bukan orang dan contohnya orang bagi broadcast. Tak perlu reply tapi perlu buka. Okay, bila katalah kita pernah add to cart kasut Adidas masuk dalam kita punya cart. So dia blast broadcast kepada orang yang ada add to cart barang dia. Okay. So kita perlu buka dia punya message, tak perlu reply apa-apa. Itu nombor 1 broadcast. Nombor 2, kalau orang main game, dia offer kita join main game Shopee dengan dia, kan? Yang tu pun perlu buka, tak perlu reply. Okay. Yang lain semua kita kena reply. Yang bukan robot yang bukan robot semua kita kena reply dalam masa 12 jam. Sebenarnya tak susah pun sebenarnya dalam masa 12 jam tu. Cumanya malam. Kalau kita buka last malam pukul 8 malam, pagi kita pukul 9 baru nak buka. Itu masalah dia. Okey. Kalau saya sebelum tidur tu at least kena settle semua chat, reply. Pagi besok lepas pukul 7 pukul 8 tu kita buka lagi. Sebab dia kena reply dalam masa 12 jam. Okey. Itu saja dia punya cara nak jaga chat response rate tu. Kalau kita jaga betul-betul, insya-Allah boleh dapatlah 90 lebih. Untuk jadi preferred seller 85% sahaja. Okey. Okey, so kita masuk kita punya kelas balik. Okey. Okay, so kita nak tengok kenapa Shopee. Okay, kenapa Shopee. Okay, so saya nak explain sikit. Ini statistik daripada iPrice Insight. Okay, Q1 2021. Maksudnya sehingga bulan Mac tahun ni. Okay. So daripada sini kita boleh tengok Shopee 46.9 juta. Okay, kita tengok kat sini adalah apa? Monthly web visit. Yang lain-lain ni tak nak tengok pun boleh, tapi saya jarang tengok lah. App Store rank, kan? Store ranking berapa boleh tengok lah. Nombor 1, nombor 2, nombor 9, nombor 3 apa semua. Ni Store rank, Play Store punya ranking, Twitter, Instagram, Facebook. Tapi yang kita nak tengok ni adalah monthly web visit. Berapa orang yang masuk ke dalam website Shopee ataupun semua marketplace yang lain. Kalau dekat iPrice Insight ni boleh buka kat sini, HTTPS ni, iPrice Insight apa semua ni, boleh tengok 50. Ada banyak sangat, tapi sebenarnya kita tengok 5 yang atas pun dah cukup dah. Kalau top 10 ni semua yang tera-tera, Wow Shop, Lelong, Go Shop, eBay, tapi yang diorang ni tak sampai 1 juta pun monthly web visit dalam masa sebulan. Okey. Masuk je nombor 3 7.8 juta sebulan. Nombor 2 14 juta. Nombor 1 ni darab 3 lebih lagi. Okey, 46.9 juta. Sangat ramai crowd yang masuk kat dalam Shopee. So kita sebenarnya tinggal nak masukkan produk je. So orang dah ada, kan? Kita tinggal nak masukkan produk sahaja. So rugi kalau kita tak rugi kalau kita tak letak kita punya produk. Tapi letak je tak cukup.
So kena buat marketing. So hari ni kita akan belajar cara macam mana nak letakkan produk dan sedikit tips untuk buat marketing lah. Kalau yang marketing yang tambahan semua tu, kalau siapa yang join kelas marketing minggu depan, ada lagi banyak. Okay, so kita pergi yang seterusnya. Okay, first kali tadi, kenapa kita kena jual kat Shopee? Sebab crowd dah ada. Kita tinggal letak barang. Okay, nombor 2, friendly marketplace. Selamat untuk membeli, mudah jadi penjual. Okay, yang ni basic je. Kita pun semua saya rasa tahu. Kita boleh chat dengan penjual. Apps lain ataupun tempat lain ada juga yang boleh chat dengan penjual. Tapi tak semestinya penjual jawab. Okay. So kenapa penjual dekat Shopee dia jawab? So itu soalan tadi berbalik kepada apa yang kita dah cerita tadi, chat respond rate tadi. Kalau penjual tak reply, respond rate dia akan jatuh. Bila rate dia jatuh, dia tak boleh jadi preferred seller. So benda-benda tu yang penjual nak jaga supaya dia boleh dapat jadi preferred seller. Sebab apa kena jadi preferred seller? Yang tu kita tengok nanti, last kelas nanti. Okay. Pelbagai pilihan pembayaran, free shipping bersyarat, yang ni yang paling orang kejar. Orang tunggu 10 hari bulan 10. So sebab apa? Sebab sekarang ni dia orang punya free shipping dah habis. Dalam Shopee dia ada kupon kan, dia tunggu free shipping 10 hari bulan 10 pula. Itu yang paling orang suka sebenarnya. Dalam Shopee ada kupon free shipping. Tahu status pembelian, ada auto tracking, kita boleh tengok kita punya barang dah sampai mana, dan ada Shopee guarantee. Barang sampai tak sama dengan apa yang ada dalam gambar, kita boleh refund balik. Okay, so ini sebagai pembeli. Sebab tu ramai orang beli dekat Shopee. Sebagai penjual pula, first sekali tak wajib ada SSM, tak perlu ada akaun semasa. Yang ni untuk orang baru jual. So kadang-kadang dia masih bekerja, nak try jual, orang lain jual, kita pun nak jual. So mungkin tak tahu lagi nak register SSM ke tak, betul ke, serius nak menjual. So dia pun letak je dulu barang dalam Shopee. Kalau kat marketplace lain ada yang kena ada SSM, kena ada akaun semasa, kan, baru boleh buka akaun menjual dalam marketplace lain. Dalam Shopee dia bagi kelonggaran. Kalau nak jadi preferred seller, nak apa yang tambah-tambah tu baru kena ada SSM. Kalau nak jadi penjual biasa, tak perlu lagi. Okay? So nak cuba-cuba apa semua, boleh. Letak je dulu, letak akaun sendiri. Tapi saya nasihatkan untuk bila jualan banyak nanti memang kena register jugalah. Banyak kelebihan lain. Kalau kita register SSM, ada akaun semasa apa semua. Okay? Tiada kos tersembunyi, tiada denda penalti berbayar. Ada penalti, tapi penalti tu lebih kepada kita punya produk mungkin kena ban. Penalti ni kalau kita langgar peraturan lah. Okay. Banyak kempen untuk dapatkan jualan. Okay. Biasanya kempen besar dalam Shopee awal bulan, iaitu macam 9, 10, 11 macam tu. Dan juga akhir bulan kita ada payday sale. Maksudnya Shopee dia ada buat payday sale hari gaji, 25 hari bulan setiap bulan. Biasanya kalau katalah kita baru mula menjual kan, sehari mungkin 2-3. So dalam payday sale dengan 10-10 tu mungkin boleh 3 kali ganda. Katalah ada 10 jualan sehari, mungkin boleh 20 pada hari payday sale ataupun awal bulan tu, 10-10, 11-11 tu. So dia biasa boleh 2 atau 3 kali ganda daripada hari biasa. Sebab tu orang sebab ramai orang tunggu waktu kempen juga. Okey, so seterusnya saya nak sambung lagi. Okey, tak ada soalan lagi setakat ni. Saya sebenarnya kalau siapa nak tanya soalan terus je tulis kat ruangan chat. Saya memang sangat suka dengan soalan. Cumanya soalan tu berkaitan dengan apa yang tajuk hari ni dulu. Supaya kita tak meleret sangat. 3 jam ni nampak macam lama. Kita nak belajar basic je 3 jam, tapi kalau dia meleret dia akan terlebih juga. So siapa nak tanya soalan, terus je tulis kat ruangan chat tapi berkaitan dengan tajuk yang kita akan cerita pada hari inilah. Okay. Sebab saya suka bila saya cakap sorang-sorang je kan, macam cakap dengan dinding. Tapi kalau ada soalan tu maksudnya saya cakap dengan orang lah. So dia dengar dan dia ada soalan nak tanya. So lagi best. Okay. So jangan malu untuk
tanya soalan jangan rasa macam kalau aku tanya soalan nanti ganggu pula. So tak ganggu sebab dekat ruangan chat. Kalau tanya dengan mic mungkin dia bukan mengganggu sebenarnya. Saya jenis yang kalau tengah cerita semangat-semangat tiba-tiba ada orang tanya saya lupa saya tengah cerita dekat bahagian mana. Sebab tu kita tanya dekat ruangan chat. Tapi katalah saya nak masuk ke slide baru. Saya tanya ada apa-apa soalan, boleh je buka mic dan tanya soalan. Cuma time saya cakap tu nanti saya terlupa. Okay. Okay, so kita sambung intro Shopee. Dekat dalam ni ada yang baru lagi tak pernah ada kedai. Okay, so kita nak tahu dekat dalam Shopee ni kita tak perlu ada apps yang berlainan dengan apps yang kita beli. Kita beli barang tu dekat dalam Shopee tu kita akan pakai apps yang sama juga untuk menjual. Okay, so tak perlu nak ada apps yang lain. Nak kena download, nak kena register, nak kena ingat password lain pula, tak ada. Sebab kita pakai apps yang sama. Okay, kita boleh sebab tu hari-hari kita buka nak tengok barang tu sambil-sambil kita boleh jual juga kan. Asyik duk beli je kita boleh dapat duit juga. Kalau saya biasanya saya ingatkan dulu saya ingatkan diri saya je lah. Tapi sekarang kadang-kadang saya ingatkan juga dalam student-student juga. Besok bila katalah 10-10 memang esok kebetulan. Okay, besok 10 hari bulan 10 kan pastikan kita punya jualan lagi banyak daripada kita punya belian kan. Maksudnya kita beli barang esok 10-10 tu pastikan lagi kurang daripada jualan kita. Maksudnya jualan kena banyak lah, bukan kena kurangkan beli. Jualan kita bagi lagi banyak. Katalah kita esok nak beli komputer ke apa ke yang harga mungkin. Saya beli barang office kebanyakannya memang 2 tempat je. Barang office ke barang rumah ke apa. Tak Shopee, IKEA kan. Maksudnya Shopee ni memang tempat beli barang juga. Beli rak lah apa semua untuk kita punya tempat simpan stok barang tu semua ada dekat dalam Shopee. Cuma kita pastikan katalah kita beli barang 1,000 kan. So jualan kita kenalah 5,000 contoh kan. Untuk 10-10, 11-11 memang ramai yang tunggu untuk beli barang. So masa tu kita kena pastikan barang kita lah yang orang cari nanti. So kita kena bagi orang nampak. So macam-macam cara lah nak bagi orang nampak. Nanti kita akan belajar satu persatu. Okay, so berbalik kepada tadi Shopee apps. Kita akan guna apps ni lah untuk kita tengok jualan kita apa semua. Apps yang sama untuk kita beli barang juga. Dia apps yang sama. Cumanya kalau kita nak beli barang, kita ada dekat home lah. Kalau siapa yang selalu beli barang itu kepakaran lah. Mungkin dekat Shopee bahagian bawah kiri tu dia ada home, dia boleh cari apa-apa semua. Tapi kalau kita nak jual di belah bawah kanan, dia ada Mi nama dia. Mi ni kita boleh tengok barang untuk belian pun ada, kita boleh tengok kita punya barang dah sampai mana apa semua. Tapi bila kita ada produk dia akan ada My Shop dekat situ. Okay, My Shop. So kita tekan Mi dekat bawah kanan. My Shop ni ada dekat belah atas kiri. Nanti kita tengoklah bahagian mana. Dekat situ kita boleh tengok kita punya kedai. Okay, kita punya kedai apa, kita nak setting apa semua. Tetapi dekat apps dia ada limit dia. Kalau kita nak dapat order, boleh arrange shipment dekat apps, tapi nak print mesti juga kena guna seller center. Kalau tak ada laptop, pakai browser dalam handphone pun boleh. Okay. Seller.shopee.com.my. Okay. Siapa yang belum ada kedai pun dah boleh buka dah. Seller.shopee.com.my. Saya tulis sikit kat ruangan chat. Okey, so siapa nak tekan link tu pun boleh. Okey, saya dah letak dekat dalam ruangan chat tu. Tak ada produk lagi pun boleh buka. Seller.shopee.com.my. Kita login pakai kita punya username dengan password yang apps kita tu. Dia sama je. Okey. So sebagai seller tolong kena ingat password. Tak boleh kita lupa-lupa. Sebab apa?
sebagai seller kadang-kadang kita selalu terkeluar daripada app sebab dia tak nak kalau kata handphone kita kena ambil ke apa, orang guna kita punya kedai tu. Macam-macam lah dia boleh buat nak keluar duit, dan dia edit kita punya mungkin nombor telefon ke apa. Walaupun susah, tapi kalau lah pencuri handphone kita tu pakar ke apa, memang boleh buat. Okay, so sebab tu Shopee dia selalu lock out kan bila kita dah jadi seller lah. Okay, so password tu jangan duk main lupa-lupa lah password Shopee, lepas ni kena ingat. Okay, so dekat sini kita boleh tengok belah kanan ni kita ada telefon ni kan. Okay, so dekat bawah tu dia ada home, feed, Shopee Mall, notification, me. Okay, so sebagai penjual kita nak tengok me kat sini, tekan me. Lepas tu kat atas tu nanti kalau siapa yang dah pernah letak produk, dia ada my shop. Tapi kalau dia belum pernah letak produk, dia tak ada my shop, dia akan nampak start selling. Okay, start selling. Okay, my shop hanya muncul bila dah ada produk jualan, hanya ada button start selling bagi yang belum mula menjual. Okay, so nanti kita tengok macam mana start selling tu. Okay, siapa yang tengok dia try tekan me, dia tengok ada my shop ke start selling. So kalau ada my shop maksudnya dah ada produk lah. Kalau tak ada lagi dia start selling. Okay, so ini rupa bentuk siapa yang belum ada lagi. So dia keluar kat sini start selling. Ini just account dummy yang saya buat untuk ni lah, untuk tunjuk untuk kelas ni. Contoh kalau kat sini ni ada me card username kan. Kat sini username yang lain, just untuk kita nak tunjuk dia hanya ada start selling bila kita belum ada apa-apa produk. Tapi akaun yang ni saya masih lagi boleh buka seller.shopee.com.my walaupun tak ada apa-apa produk. Sebab apa? Memang seller.shopee.com.my tu bila sebagai kita nak jadi penjual, kita hanya boleh buka kat website je dulu kalau nak setting apa-apa. Dekat apps tak boleh sebab tak ada my shop. Okay, bila kita ada my shop kat sini baru kita boleh set kita punya shipping, kita nak set kita punya apa-apa semua bila kita ada my shop. So dekat app kalau kita belum ada produk, kita tak boleh nak setting apa-apa. Sebab tu lepas ni saya nak suruh buka seller center. Saya dah letak link tadi, seller.shopee.com.my. Kita nak set dulu bahagian shipping. Nantilah bila kita bila sampai dekat bahagian shipping nanti, kita nak set dulu kita punya shipping menggunakan seller.shopee.com.my tu. Sebab dekat apps tak boleh nak set lagi sebab belum ada my shop. Okay, alright. So siapa yang nak letak produk menggunakan apps pun boleh. Tetapi dia kebanyakan student saya boleh kata 50% sangkut kalau guna kalau guna apps tapi belum set shipping lagi. Sebab tu kita lepas ni kita set shipping dulu, lepas tu boleh upload produk. Okay, saya memang galakkan upload produk menggunakan sekejap saya nak check ada yang tak mute. Ada yang tengah masak dia tak mute, so dengan bunyi kuali. Okay, alright, so kita nak tengok tadi saya dah lupa dah. Okay, so siapa yang nak masuk produk boleh tekan start selling dan masukkan produk. Cuma saya sangat galakkan guna seller.shopee.com.my sebab siapa yang guna seller.shopee.com.my jarang sangkut. Siapa yang guna apps untuk masukkan produk pertama, selalunya ada bahagian-bahagian yang akan tersangkut. Paling selalu bahagian variation lah. Susahlah nak tekan ni, nak tekan tu. Dia kat apps ni dia leceh sikit. So bila kita tak berapa pakar menggunakan handphone, kita biasanya akan sangkut. Tapi kalau kita dah faham dah semua bahagian dekat mana, lebih mudah lah. Sebab tu saya galakkan untuk, dan saya akan tunjuk secara hands on, praktikal menggunakan seller center, bukan guna apps. Okay. Alright, so belum ada apa-apa soalan. Kalau ada soalan boleh tanya. Ni bentuknya seller center ni nanti dia punya rupa dia. Okay, seller.shopee.com.my. Tapi yang ni yang saya masukkan menggunakan kedai yang
yang baru. Saya nak tunjuk maksudnya kedai yang belum ada produk masih boleh buka seller center. Okey, cuma dia kosong je lah. Sebab apa? Tak pernah buat iklan, tak pernah buat apa. So boleh. Nanti kita nak masuk untuk set dulu bahagian shipping. Set bahagian shipping dulu sebelum kita masukkan produk supaya tak ada sangkut. Kadang-kadang kita nak masukkan produk tu dekat bahagian shipping nanti, dia buat kita belum ada apa-apa set shipping, tak boleh nak teruskan. So bugs tu dia tak berlaku kat semua. Mungkin apps dia tak update ke apa, saya tak sure. Tapi ramai yang akan sangkut dekat bahagian variation ataupun bahagian shipping. Sebab tu kita galakkan untuk kita set dulu shipping. Okey. So kita nak masuk bahagian shipping program. Siapa yang masuk belajar dengan kita kemudian sikit ni, dia lebih teratur lah. Sebab saya sebenarnya dulu bukannya nak buat kelas pun, tapi ramai yang minta saya ajar dekat ajar Shopee. So kita pun setting je lah apa yang kita buat je lah slide ikut suka hati kan. Saya masukkan produk dulu. Bila nak masukkan produk, kita tak belajar lagi shipping, kita tak belajar lagi apa benda semua, dia jadi sangkut. So kita sekarang masukkan produk tu, kita letak kemudian sikit supaya lebih mudah. Kita set dulu shipping kan, kita ajar benda-benda lain dulu, nanti kita masukkan produk dekat pertengahan sikit supaya dia akan jadi lebih lancar lah. Okay. So dekat shipping program ni, dalam Shopee, dia sebenarnya ada yang paling orang suka lah, lebih kurang. Antara utama yang orang suka dia, shipping dia sangat murah. Sampai orang ada yang jual kat lain. Dia jual dekat website, dia jual kat Instagram, dia jual kat Facebook. Tapi dia suruh orang beli menggunakan menggunakan shipping Shopee. Sebab tu siapa yang menjual kat Shopee, terpaksa lah sikit shipping dia naik harga. Ini semua sebab orang-orang yang menyalahgunakan. Tantah kat dalam ni pun ada. Saya pernah join. Saya sendiri jual produk orang. Saya tak ada produk sendiri pun masih boleh dapat jualan yang banyak dalam Shopee. Maksudnya siapa yang dia dropship apa semua, jangan rasa macam susah. Sebab saya pun bermula daripada dropship, dah ada beberapa produk yang kita stokis. So ada beberapa produk yang saya join, memang dia ajar cara dia kalau nak buat shipping dia masuk dalam Shopee, ship guna Shopee. So orang-orang ni yang membuatkan Shopee dia terpaksa naikkan harga sikit supaya orang yang nak ambil kesempatan tu dia dah tak buat lagi cara tu. Sebab bila dia kira balik, dia rugi. Sebab apa? Dia nak kena letak produk tu juga RM2 ke RM1, campur lagi dengan shipping, dia akan jadi harga yang lebih kurang sama balik shipping dia kan. So tapi masih lagi murah walaupun Shopee naikkan harga. Kalau dulu mungkin ada RM4 kan, free shipping pun banyak. Sekarang RM4.60 untuk dia dah turun. Kalau dulu saya rasa masih sama 2 kg. Cumanya lebih sikit je dia akan jadi berat, macam lebih daripada 2 kg dia akan naik RM1. So dia jadi harga dia sebenarnya tak semurah dulu, tapi masih lebih murah daripada kalau kita walk in ke Pos Laju, JNT kan. Kalau kita walk in lebih mahal daripada kita shipping kat dalam Shopee ni. Okey. So kena faham dekat situ yang murah tu adalah Shopee supported logistik. Okey. Shopee dia collaborate dengan beberapa company yang agak besar dalam Malaysia. Okey, Pos Laju, JNT, Ninja Van, Citylink dan juga DHL. Okey, dia collaborate. Dia ada lagi 2 sebenarnya. Shopee Express, ini Shopee punya sendiri, dan juga The Lorry. Okey, tapi yang tu by invitation sahaja. Okey. Yang lagi 5 ni masuk je dah boleh guna dah. Okey, Pos Laju dulu kena register, tak silap saya, student saya 2 bulan lepas dia dah boleh guna terus. Maksudnya tak perlu register dah. Kita buka je bahagian shipping ni, kita set je kita nak yang mana. Dekat dengan rumah JNT dengan Pos Laju contoh, kita pun on 2 ni. Yang dekat dengan rumah DHL dengan Ninja Van.
So kita pun on dua ni. Sebab apa? Kita on yang saya cadangkan lah untuk on yang dekat dengan rumah supaya kita tak susah nak pergi hantar. Okay. So kita boleh on 5-5 pun boleh, tapi tidak digalakkan. Tidak digalakkan sebab apa? Customer tak boleh pilih. Kalau dulu masa customer boleh pilih, saya memang sarankan untuk on semua. Nanti customer nak pilih mana yang dia nak. Tapi sekarang customer tak boleh pilih. So Shopee yang set kan. So kita tak perlu nak buka semua, kita buka yang mana yang dekat dengan rumah ataupun yang mana yang kita selesa lah. Kita suka JNT sebab dia laju, boleh on JNT. Kita suka post laju sebab lebih apa nama ni, barang lebih terjaga. Kalau JNT mungkin dia campak-campak je sebab dia nak laju, contoh. So kita pun on post laju. Kita nak DHL sebab dekat dengan rumah, boleh kita on DHL. So benda tu kita yang set. Nanti customer, katalah kita set 2, customer dapat yang mana tu dia tak boleh pilih. Tu Shopee dia auto je. Dia pakai sistem dia auto je tolak ke mana-mana. Okay, so itu Shopee supported logistik. Nanti kita tengok lebih mendalam. Shopee non-supported logistik ni, kalau kita tak nak guna yang supported logistik, kita nak set sendiri. Kalau supported logistik ni dia ada harga dia sendiri dah. RM4.60 untuk semua Sabah Sarawak, tak silap saya RM9 kan. Untuk yang 2 kg ke bawah. Yang lain lagi mahal. Tetapi Shopee Express saja dia RM2. Sebab tu Shopee punya kan. Shopee Express RM2 je dia bagi. Kan. Tapi saya tak on pun Shopee Express sebab lambat. Siapa yang nak murah boleh on Shopee Express. Siapa nak laju kena off Shopee Express lah. Sebab apa? Lambat sampai, lambat customer dapat, lambat kita dapat duit. Siapa yang rolling modal dia agak tight, so off kan, tak perlu apply Shopee Express lah. Shopee Express ni nak kena apply, tak nak tutup kena apply juga kan. So saya nak barang sampai cepat. Sebab apa? Kalau saya pernah on Shopee Express, bulan yang saya on tu sebulan je. Bulan tu memang hari-hari kena maki. Bukan kena maki lah, customer tanyalah kenapa lambat, kenapa sangkut, kenapa tu, kenapa ni. Bila saya off tu tenang sikit kehidupan dia. Sebab apa? Semua sampai cepat je. Tak ada masalah, tak ada sangkut, tak ada apa. Tapi siapa yang nak murah, memang Shopee Express sangat murah. RM4.6 dengan RM2, berbeza sangat kan. So lepas tu kalau Sabah Sarawak dia RM5 sahaja. So dia murah lah. Tapi apa yang saya dah try, customer kadang-kadang pilih yang cepat. So pilih yang cepat. So lagi satu, kadang-kadang dia nak murah tapi dia tak boleh tunggu juga kan. So saya off je Shopee Express dan saya bagi voucher untuk siapa yang beli mahal lah, dia ada voucher, so dia boleh dapat lebih kurang RM2 juga. Itu terpulang kepada masing-masing. Okay. So non-supported logistik ni kita set sendiri. Kita nak bagi berapa? RM5, RM10, RM20 nak cover shipping kita nak bagi free kepada customer pun boleh. Kita sendiri yang letak. Kita nak pakai courier apa? Kita nak pakai ABX, kita nak pakai apa-apa jenis courier dalam Malaysia ni semua kita boleh pakai. Kan? M-Express ke, kita nak pakai Lalamove ke apa, semua boleh. Sebab apa? Dalam ni kita yang tentukan sendiri. Customer bila dia order, kita nak tekan ship tu. Kalau dekat Shopee supported logistik, kita tekan arrange shipment, kita akan dapat tracking number. Kalau dekat non-supported logistik, kita dah set dah kita nak pakai courier apa, kan? Lepas tu kita letak je dekat situ tracking number sendiri. Lepas tu kita tekan ship. Okey. Kita fahamkan ataupun kita lebih lanjut lagi dekat sini. Okey. So Shopee supported logistik ataupun nama baru dia ada nama baru dia standard delivery. Okey, nama ni nama lama. Nama baru dia dua-dua lah. Dia masih lagi pakai SSL, Shopee supported logistik, tapi dia ada dekat bawah tu standard delivery. Okey. Untuk ni dia post laju, JNT, DHL, Ninja Van dan Citylink. Okey. So cumanya digalakkan penjual kena pegang stok dan ada printer. Bila kita nak pakai Shopee supported logistik, sangat digalakkan untuk kita pegang stok dan ada printer.
Tapi saya buat bintang kat situ. Nanti kita cerita. Okay, kita sambung lagi kat bawah. Tak perlu bayar di kaunter. Sebab apa tak perlu bayar dekat kaunter? Customer dah bayar ataupun dia ada kupon free shipping. So tak perlu bayar lagi sekali. Okay. Shopee sediakan tracking number. Okay, Shopee dah sediakan tracking number. So customer pun senang. So ada auto tracking. Dia boleh tahu kita drop je barang, dia dah nampak dah tracking dia kat mana. Okay. Alright. So kenapa saya letak bintang kat sini sekiranya dropship. Okay. Kita kena faham dulu sistem Shopee supported logistik ni macam mana. Bila kita dapat order, kita tekan arrange shipment, Shopee dah sediakan tracking number dia. Bila dia dah sediakan tracking number dia, kita memang kena hantar juga barang tu sendiri. So kita kena ada stok dan kita kena ada printer nak print tracking number dia punya airway bill. Airway bill tu apa nanti kita belajar masa dekat pengurusan order lepas ni. Macam mana nak uruskan tempahan apa semua. Kita akan belajar airway bill tu apa. So sekarang ni cuba fahamkan dulu consignment note kalau dulu dia panggil. Ada alamat pengirim, ada alamat penerima. Yang tu Shopee dah siapkan awal-awal dah. Tracking number, ada alamat pengirim, alamat penerima untuk kita letak dekat atas kita punya parcel. Okay. Sebab tu kita kena ada printer dan kita kena pegang stok. Tetapi sekiranya kita dropship, so kita tanya dulu HQ sama ada dia boleh post tak menggunakan airway bill Shopee. Banyak juga stokis ke, kita punya agent ke, kita punya HQ ke, banyak juga yang dah tak kisah dah. Maksudnya boleh. Dia boleh hantar menggunakan airway bill Shopee ke, Lazada ke apa semua dia boleh hantar. Tapi ada juga yang tak boleh. So saya pun ada HQ yang dia nak pakai airway bill dia sendiri. So macam mana nak buat? So kalaulah kata kita tak nak pegang stok juga, kita terpaksa apply untuk guna Shopee non-supported logistik. Nanti kita belajar lepas ni macam mana nak buat Shopee non-supported logistik. Okay, untuk sesiapa yang dropship dan HQ tak nak guna airway bill Shopee, so tak boleh guna Shopee supported logistik. So sekiranya kita pegang stok, kita ada printer ataupun kita punya HQ boleh hantar menggunakan airway bill Shopee je yang boleh guna Shopee supported logistik. Okay. So siapa ada soalan boleh tanya kat sini. Dia agak complicated sikit kalau tak faham. Kalau faham cantik, alhamdulillah. Kalau tak faham malu, rugi. Okay. So tanya je. Alright, so dan yang kedua, yang seterusnya Shopee non-supported logistik ni, yang ni kita boleh pilih apa-apa sebab dekat sini dia tulis others je. Kita nak on West Malaysia, kita nak on East Malaysia boleh. Ataupun kita tak nak hantar ke East Malaysia ataupun Sabah Sarawak, kita nak on West je pun boleh. Tapi yang ni kita nak ada, kita kena apply dekat sini. seller.shopee.com.my/edu/artikel 3695 ni. Kalau kita terlupa nak salin ke apa, tak ada masalah, nanti saya tunjuk dekat mana kita nak klik. Saya pun baru hilang saya rasa ada ni sebab dia kalau kita apply kena ada produk kat situ. Okey, saya tak perasan produk yang saya letak kat situ dah out of stock. So saya punya pun hilang, kena apply balik. Kalau hilang, kalau tak ada produk yang diletakkan, dia akan hilang dan kita kena apply lagi sekali. So nak apply tu kita kena ada reason yang kukuh. Kita dropship ke kan, kita kita jual barangan frozen ke, kita jual produk digital ke. So benda-benda ni dibenarkan lah. So kena ada reason yang kukuh. Tak silap saya ada orang yang baru apply, sekiranya dropship kena bagi detail supplier siap. Okay, kena bagi detail supplier. Okay, so kita just bagi tahulah, katalah kat sini ada dropship Blink contoh. So pengguna ramai yang daripada dropship Blink. Okay, dropship Blink tak ada masalah. Untuk guna Shopee ke Lazada punya airway bill pun boleh. Okay, so tak perlu nak pakai non-supported logistik. Okay, tapi kalau ada dropship yang lain, boleh register kat sini. Okay, seller boleh tetapkan cost shipping, tak perlu pegang stok. Okay, tak perlu pegang stok, boleh guna apa-apa courier pilihan.
kena daftar dekat sini. Okey. So ada apa-apa soalan berkenaan dengan shipping boleh tanya. Okey, sebelum kita pergi ke subjek yang seterusnya. Okey. So setakat ni semua boleh faham Siapa yang memang faham dan jelas boleh tulis nombor 2. Siapa yang faham, jelas, terang lagi bersuluh boleh tulis nombor 2. Okey. Okay, nice. Faham okey. Siapa yang kurang faham tapi tak tahu nak tanya, boleh tulis nombor 3. So sebab kadang-kadang dia tak faham tapi tak tahu tak faham tu belah mana. Tak apa, boleh tulis nombor 3, saya check juga sikit kat mana tak faham tu nanti. Kalau semua faham okey. Okey, sebab shipping ni dia benda utama kat dalam Shopee lah. Kita nak pakai shipping yang mana satu. So ramai juga sekarang saya tengok pakai others tu. Kalau dulu tak ramai. Lagi-lagi kalau orang guna orang jual barangan besar dan berat. Sebab apa, dekat Shopee punya SSL tu, Shopee Supported Logistic tu, sekarang ni dia bila berat dia dah mahal dah, tak berbaloi pun. Dekat luar pun boleh dapat lebih kurang harga, cuma kelebihan dia bila kita pakai yang luar, kita boleh set yang mana kita nak. Kalau kita pakai Shopee Supported Logistic, mana ada je. Kita tak tahu dia nak pergi ke JNT ke Pos Laju, contoh. Tapi barangan tu kita nak yang kita nak on JNT. Tapi ada barang kita tak nak pakai JNT. Sebab JNT ni dia campak-campak je kadang-kadang. Dia memang laju. Sebab tu saya balut tebal-tebal kan. Supaya barang sampai okey. Kan? Tapi kadang-kadang kita ada barang yang mungkin contoh Tuan Badrul Hisham dia jual yang terbaru, ada jual jam. Saya rasa yang tu dia agak fragile. So mungkin kalau nak pakai JNT kena balut dahsyat sikit. Tapi kalau rasa macam nak pakai yang lain. Okay? So ramai yang jual barangan yang fragile ke apa, dia pakai shipping luar. Okay? So kena kaji mana-mana shipping yang mungkin lebih selamat. Saya pernah beli rak tu sangat berat kan. Kalau kita pakai Pos Laju ke JNT, kadang-kadang dia tak nak hantar ke tempat-tempat yang tingkat atas kan. So company tu dia mungkin dah banyak kali customer complain, dia pun tak boleh buat apa sebab kurier yang tak nak hantar kan. Padahal kurier dah dibayar. Okay. So dia kata dia bayar sampai ke bangunan bawah je, dia tak nak angkat ke atas, tak larat, mungkin seorang ke apa. So rak tu memang sangat berat. So company tu dia pakai kurier lain. Mungkin dia kaji ke dia try ke apa. M-Express tu memang sangat bagus. Itu untuk barangan berat lah. Ini yang pengalaman saya sendiri. Sebab saya tahu rak tu berat, saya offer ke dia punya driver. Saya cakap, seorang ke bang, nak saya turun angkat sekali ke? Kan? Dia kata tak apa, saya angkat seorang, tunggu je kat atas. Dia punya bagus dia. Kalau Pos Laju tu bang, tolonglah naik atas. Tak, kita letak kat bawah je. So bukan semua, tapi ikut kepada driver dia. Tapi yang ada kurier lain yang memang driver dia memang ambil barangan-barangan berat kan. So yang memang dia akan hantar sampai ke alamat. Alamat kita tingkat 1, sepatutnya dia kena hantar tingkat 1 lah. Alamat kita tingkat 3, kecuali apartmen yang tak boleh masuk kan. Okay. So benda-benda tu yang kita kena study lah. Kita kena study kurier apa yang sesuai. Kita jual barangan frozen kan, contoh. So kita kena kaji barangan frozen ni mungkin kena pakai apa. Mungkin kita nak jual kat Lembah, kalau kita duduk Lembah Kelang, kita nak Lembah Kelang je nak pakai Lalamove. Kalau kat luar mungkin sangat mahal kan. So itu adalah contoh. So benda-benda tu kita kena study sendiri untuk barangan kita pakai kurier apa yang paling sesuai. Sebab Shopee Supported Logistic ni untuk barangan-barangan tak fragile sangat bagus sebab dia cepat. Tapi barangan yang mungkin berat ataupun sangat bahaya, saya memang galakkan untuk kita pakai kurier yang kita rasa lebih selamat lah. So pakai Shopee Non-Supported Logistic. Okay, so kita nak masuk ke order management, ataupun kalau dalam Shopee dia biasa saya rasa dia panggil order fulfillment. Ada pun pengurusan, tapi macam mana nak settlekan kita punya tempahan. Okay. So bila kita dapat order,
bila kita dapat order sebenarnya benda yang kalau kata kita ni penjual yang baru. Bila kita dapat first order tu, kita seronok tapi kadang-kadang kita nervous. Kita tak tahu apa nak buat. Kita dah mengelabah dah kan. Alamak, macam mana nak uruskan order ni kan? Kita tak tahu. Okay. So kita kena tahu first kali dia ada new order tapi baru ni dia bukan proceed to ship. Dia panggil order, saya tukar kat tempat lagi satu. Sekejap saya tengok dia panggil apa yang baru ni. Dia dah tukar dah nama dia. Dia selama ni memang proceed to ship. Lepas tu dia tukar pergi ke order payment confirm. Lepas tu dia tukar balik proceed to ship tapi semalam dia kembali ke order payment confirm. Itu tak ada apa pun, nama je. Okay, nama je. Dia jadi proceed to ship ni dia dah tak ada. Dia keluar order payment confirm. Sebab sekarang ada yang COD juga. So yang COD ni dia confirmkan payment je dulu. Maksudnya dia orang tu akan bayar kemudian. Okay. So dia dah jadi nama lain dah. Saya tak tahu dia tukar kejap, tukar ni tukar tu. Dia mungkin adalah bahagian-bahagian dia yang tak setuju ke. Tapi tak kisah, sama je. New order, lagi satu proceed to ship ataupun order payment confirm. So kita kena check antara dua. Kalau keluar new order macam ni, anggap je tak ada lagi. Anggap je benda, jangan seronok lagi. Maksudnya bila new order ni customer belum bayar ataupun customer tu COD belum di approve oleh Shopee. Siapa nak COD ni tak semua approve. So siapa yang Shopee rasa dia dah blacklist dah, dia mungkin letak COD 2-3 kali tapi dia tak terima barang reject. Okay. So dia tak akan dikira lah. So Shopee reject ke apa kan. So dalam masa 2 jam untuk Shopee approve bila dia make order. Ada juga yang dia tak sengaja. New order ni sebenarnya dia tengok barang, dia nak tengok berapa shipping, dia nak tengok lagi kita punya hantar daripada mana ke apa semua, saya tak tahu dia buat apa. Tiba-tiba dah sampai ke bahagian payment. Dia pun tak sengaja. Dia tengok dah keluar Maybank to you ke apa semua. Dia pun back. Dia back tapi dah keluar new order. Once dia dah sampai bahagian payment tu, dia dah kira dia dah buat tempahan. Cuma belum bayar lagi. Okay. Sebab tu saya selalu galakkan ataupun anggap sahaja new order ni, anggap tak ada order pun. So jangan seronok dulu. Tapi sekiranya keluar proceed to ship ataupun order payment confirm, okay, baru boleh seronok. Okay, maksudnya yang tu Shopee dah tapis dah, okay, yang ni dah confirm buat bayaran. Ataupun yang ni dah confirm yang dia boleh COD. Maksudnya kita boleh hantar. Cuma COD ni dia saya off sekejap. Saya nak tengok dulu sama ada okey ke tak. Sebab banyak return. So COD ni customer dia order barang dia belum bayar. Bila abang JNT ke, abang Ninja Van ke, Pos Laju ke hantar, dia bayar dekat kurier tu. Abang kurier tu dia bayar kat situ, barulah kurier tu dia sahkan dapat duit. Lepas tu barulah masuk dalam sistem. Okay. So bila customer tak ada, kan abang kurier tekan loceng, tak ada siapa keluar. So barang akan return kepada kita balik. So masa saya on COD hari tu banyak barang return. Customer tak ada, dia return balik. Customer tak ada. Kadang-kadang bila COD ni, kurier pun seronok pula. Kan? Tekan loceng 2 kali tak ada, dia pun return je. Kan? Kalau time lain dia tekan sampai orang tu keluar. Ini belum lagi, dia pun sebab dia tak terima bayaran, dia tak boleh letak barang tu. So dia pun tekan 2-3 kali tak ada, dia pun letak je return, customer tak ada. Kan? So kita lah yang masalah dia. Sebab barangan kita dah buat packaging apa semua kan. Kadang-kadang kalau kotak, kita barangan yang ada kotak dia mungkin dah terkelepek sikit ke apa kan. Kita masalah lah kat situ. Bila orang lain pula order, takkan kita nak letak barang yang sama. So saya off dulu. Ramai yang juga penjual yang off, dia minta Shopee supaya siapa yang 2-3 kali buat COD tapi tak ada, tak muncul barang return,
So blacklist terus orang-orang yang macam ni kan. So maksudnya dia kena lebih alert lah, dia letaklah alamat office kalau dia nak barang tu ada masa dia ada kan. So letak alamat rumah, time dia kerja tak ada orang pula. So benda tu yang Shopee perlu kaji balik lah. Itu ramai yang persoalkan. Sebab ada juga orang jual barangan yang dia bila dia dah hantar tu dia dah tak boleh nak jual lagi dah kan. So benda-benda tu bila return balik rugilah kepada seller kan. So saya off, tapi siapa yang nak on boleh cuba on dulu tengok kan. Mungkin jualan lagi banyak sebab apa orang suka bayar kemudian. Tapi masalah dia adalah bila return. Okay. So kita kena faham dua perkara sahaja. First kali new order, nombor dua adalah proceed to ship ataupun order payment confirm. Okay, order payment confirm. Saya rasa saya dah edit. Sekejap saya edit. Okay, slide kita pakai Canva. Ni edit pun senang. Payment confirm. Oh, tertinggal pula. Okay. So yang baru dia akan keluar order payment confirm. Saya tak buang proceed to ship ni sebab saya takut minggu depan dia keluar proceed to ship balik. Sebab sebelum ni proceed to ship, lepas tu dia buat order payment confirm dah. Lepas tu tiba-tiba proceed to ship balik. So dia mungkin tengah cuba-cuba mana perkataan yang lebih sesuai kot. Dalam Shopee ni memang benda biasa. Kalau hari ni kita buka lain, besok dia buka lain. Sebab apa? Shopee dia sentiasa improve. Dia nak benda yang lebih baik lagi. Benda yang lebih mudah kepada seller, lebih mudah kepada buyer. So dia akan cuba benda baru. Dia bukan macam kita punya website. Saya punya website 3 tahun lepas macam tu, hari ni macam tu juga. Sebab kita just nak bagi mudah orang je, kita tak improve dekat situ lah. Sebab saya lebih banyak kepada Shopee. Tapi kadang-kadang orang tak suka, dia tak nak beli kat Shopee ke apa, saya pun tak tahu. So kita just ada semua tempat yang orang suka. Ada orang dia suka beli kat Shopee, ada orang lebih yakin beli kat website. Ada orang dia suka dekat Instagram, ada orang dia suka WhatsApp kan. So kita letak je lah semua kita punya produk dekat semua tempat. Jangan macam aku nak kat sini je, yang lain tak payahlah. So kita akan limitkan kita punya pembeli. So kita buat je semua tempat. Ada order masuk kat website, ada order masuk kat Insta, ada order masuk kat Shopee. So kita lagi banyaklah kita punya jualan. Okay. So kita nak sebelum masuk ke upload produk ni, saya nak tunjuk dulu macam mana nak uruskan order dan juga bahagian shipping dekat bahagian seller center. Okay. So yang ni seller center. Okay, dekat seller center ni, kita boleh tengok, kita boleh tekan dekat my shipment ni. Okay, atas sekali sini ada my shipment. Okay, kalau sekali lalu, semua benda dekat seller center ni ada sebelah kiri ni. Okay, so semua benda ada kat sebelah kiri ni. Okay, atas sekali shipment, kita nak set kita punya apa bahagian shipping apa semualah, my shipment, mass ship, shipping setting. Okay, yang kedua order. So pengurusan order apa semua kita boleh tengok kat sini. Ada orang cancel, ada orang return, refund apa semua boleh tengok. Okay, produk, kita nak upload produk apa semua. Marketing center, kita nak buat apa iklan. So dekat dalam marketing center ni ada sangat banyak marketing tools yang Shopee sediakan. Okay, dalam banyak-banyak ni, kalau yang baru mungkin tak nampak semua lagi lah. Kalau yang lagi lama daripada saya ataupun jualan dia mungkin 7 angka ke apa kan, so dia ada lagi banyak. So sebab Shopee ni dia, owner dia sebenarnya
sebelum dia buat Shopee, dia buat company game. So dalam Shopee ni pun dia lebih kurang macam game. Lagi banyak kita punya, lagi power kita punya jualan, mungkin dia akan unlock level-level yang tertentu. Kalau mungkin belum ada My Shop Shocking Sale, dapatkan jualan nanti, tak ada. Sebab My Shop Shocking Sale ni tak boleh buat kalau kita belum ada jualan. Contoh macam tu lah. So kita punya marketing tools pun kadang-kadang baru buka Shopee dia ada 7 je. So makin lama makin banyak lagi. Okay. So dalam semua ni satu saja yang berbayar, Shopee Ads. Okay, yang lain ni semua free. Kalau nak tahu satu persatu boleh cuba sendiri, ataupun kalau nak nak tahu detail dia, saya punya kelas Sabtu minggu depan ada cerita pasal Shopee bahagian marketing ni. Okay. So kita turun bawah lagi, overview ni kalau kita nak tengok kita punya customer. Okay, customer kita boleh groupkan customer kita, boleh buat broadcast kepada kita punya customer. Finance ni kita nak tengok income. Okay, dalam Shopee bila kita jualan kita dah banyak, katalah kita kena tax. Dekat bahagian income ni, dia ada, kita boleh dapatkan income statement dan juga tax statement. Okay, boleh dapat. So kita boleh claim balik. Kita bayar, kadang-kadang dia kira bahagian jualan, tapi dekat jualan tu sebenarnya ada kita bayar ads, ada bayar shipping, semua benda-benda tu dia akan boleh bagi dekat orang yang uruskan kita punya tax lah. Kalau kita uruskan sendiri, kita boleh masukkan benda-benda tu bukan dalam jualan. Itu dalam bahagian kita punya cost lah, cost. Okay. So my balance, kita boleh tengok kita punya balance dalam Shopee berapa. Saya selalu keluarkan duit, withdraw duit bukan kat sini. Saya keluarkan apps. Ada benda yang kita lagi suka guna kat apps. Tapi bahagian setting semua saya suka guna seller center lah. Tapi kalau setakat nak keluar duit, apa semua, nak check kita punya jualan hari ni, so saya selalu tengok dekat apps je. Quick Fund ni tak perlu tengok. Okay. Ini masih lagi haram. Dia tak ada syariah compliant. Dia tak patuh syariah. Siapa yang tak kisah dengan tu, masuk neraka pun boleh. Contoh, na'udzubillah min zalik. Okay, benda ni belum syariah compliant. Saya bukan nak ceramah agama kat sini. Tapi dia belum syariah compliance lagi. Ada banyak benda dalam Shopee yang belum syariah compliant, yang kita tak perlu guna pun sebenarnya. Kadang-kadang kita nak cepat sangat duit dapat, nak rolling modal ke apa, kita pun pakai benda-benda ni. So saya nasihatkan yang ni belum syariah compliant. Pay Later, Shopee Pay Later pun belum syariah compliance. Okay, so Shopee Card, Shopee Credit Card, Maybank tu pun tak syariah compliance. So benda-benda tu kena jagalah kalau kita nak kita punya duit lebih berkat. Okay. Yang lain tu yang tak kisah, tak perlu ada syariah compliance tu kita boleh gunalah. Okay. Okay, bank account kita boleh set lebih daripada satu. Contoh kita ada duit nak masuk ke CIMB, ada duit nak masuk ke Maybank. So itu kita boleh set. Sebab boleh lebih daripada satu bank account untuk masukkan duit kita nanti. Okay, payment setting. Okay, ini bahagian finance ni kena check bila kita dah ready untuk dapatkan jualan lah. So masukkan bank account kita apa semua. Okay, data kita boleh tengok kat sini, business insight. Jualan kita hari ni, semalam, minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas pun boleh. Kan? So semua ada dekat kita punya business insight. Account health ni nak check kita punya kedai sama ada dalam keadaan ikut rules ataupun tak. So account health ni kesihatan kedai kita kalau kita tak ikut rules, kita hampir kena penalti contoh. So kita boleh tengok kat situ. Okay, account health ni sangat penting, tapi kadang-kadang benda yang tak ada kena-mengena dengan jualan orang tak tengok. So kita kena pastikan banyak kosong kat sini. Sebab account health ni, kalau tak health ni maksudnya kita hampir kena penalti, kita hampir kena kita ada langgar peraturan Shopee. Okay. So saya punya alhamdulillah 0000 kecuali ni lah. Saya ada satu produk pre-order listing. Sebab dia pre-order tu bukan sebab tak ada stok.
tapi kena ukir nama kan. So Rehal Quran kena ukir nama kat atas tu. So bila nak ukir tu kena pre-order lah, sebab nak ukir nama tu 7 hari. So minimum untuk pre-order 7 hari, maksimum 30 hari. Tapi pre-order tak boleh lebih daripada 10% untuk akaun biasa, 5% untuk preferred seller. Okay, so non-fulfillment rate ni kadang-kadang tak boleh nak elak, cuma pastikan dia sangat kurang. Sebab apa non-fulfillment? Ada banyak sebab, kadang-kadang customer cancel. Cuma kita kena pastikan jualan kita banyak. Kalau customer cancel seorang daripada 1,000 orang, so sikit je lah benda tu. Tapi kalau customer cancel seorang, kita punya jualan baru 5, so dah 20%. So awal-awal ni kena cuba jangan bagi customer cancel lah. Non-fulfillment ni maksudnya order kita tak settle, kita tak hantar ataupun customer cancel. Late shipment rate ni lambat kalau kita hantar lambat. So saya kosong, alhamdulillah. So maksudnya ada order kita terus hantar. Kalau lebih daripada 4 hari tak silap saya baru dia masuk late shipment, lebih daripada 7 hari dia masuk non-fulfillment rate, sebab dia akan auto cancel. Auto cancel dia akan jadi non-fulfillment lah, tak settle. Okay, preparation time ni 1.2 hari. Sebab apa? Sebab saya lepas 9 pagi, kita memang akan hantar esok. Siapa yang order sebelum 9 pagi hari ni, kita hantar hari yang sama. So sebab tu kita nak maintain kurang daripada 2 hari. Hantar sesegera mungkin. Nanti bila tim saya lebih ramai, insyaAllah kita akan pergi ke sebelum 3 petang ke, kita akan hantar hari yang sama. Macam tu lebih kurang. So lagi kuranglah kita punya preparation time. Okay. Ni check response rate tadi, soalan pada awal kelas tadi kan. Okay, check response rate kena cuba untuk lebih daripada 85% untuk preferred seller. Kalau saya preferred seller plus seller kena lebih daripada 95%. Okay. So benda ni dia senang jaga kecuali kita buat broadcast kepada follower. Yang ni saya pun dia akan jatuh sikit. Kadang-kadang ada orang jatuh banyak sebab follower dia ramai, seller. Itu kena elakkan follower kita ramai, seller. Bagi ramai follower kita adalah kita punya customer. Untuk mengelakkan benda-benda tu berlaku lah. Tapi kalau follower kita banyak seller, kadang-kadang seller ni dia tak faham chat response rate tu nak jaga macam mana. Bila dia dapat broadcast, dia pergi reply. Reply dua-dua hancur. Dia punya hancur, kita punya hancur. So nak elakkan benda tu, kalau nak buat broadcast kepada follower sebulan sekali cukup lah. Kalau nak buat broadcast kepada yang saya suka, kepada orang yang dah letak barang kita dekat dia punya kad, yang itu seronok. Setiap kali kita buat, insyaAllah ada jualan lah. Tapi nak belajar lebih lanjut broadcast tu, itu ada dekat kelas mungkin marketing saya rasa, bahagian last. Okay, respon time dalam masa sehari kita reply orang. So saya biasanya tak sampai 12 jam lah kita akan reply. Lagi cepat lagi bagus. Okay, so account health ni memang kita kena tengok. Sebab apa? Kadang-kadang orang tak tengok sebab benda tu bukan data jualan. Orang nak tengok jualan je hari-hari. Dia terlupa nak tengok kesihatan kedai dia. Okay. So seterusnya preferred seller. Okay, preferred seller ni, yang ni saya akan explain masa bahagian tips nanti. So macam mana nak dapat preferred seller apa semua. Okay, customer service, yang ni kita akan kalau siapa ambil full, kita akan belajar bahagian marketing. Tak silap saya bahagian marketing. Ada macam mana nak buat customer service bagi orang. Orang mudah nak beli, orang suka, orang nak beli lagi sekali, dapat regular customer kan. Semua ada dekat bahagian customer service. Okay, so shop rating, shop profile ni boleh check lah sendiri. Kalau kita nak tengok rating kedai, kita boleh reply dekat sini juga. Saya selalu reply, kalau nak reply saya reply dekat handphone lah, lagi senang. So tapi nak reply kat sini pun boleh. Okay, nak reply kat semua order ni. Dah lama tak reply ni. Okay, so reply sebenarnya bagus, tapi kadang-kadang tak sempat. Okay, shop profile boleh set dekat sini juga, lagi mudah kalau kita
set dekat handphone lah, dekat bahagian profile ni. Okay, shop decoration kita akan belajar kelas advance. Shop categories pun sama. Sebelum buat deco kita kena buat kategori dulu. Okay, my report. Okay, bawah ni saya tak buka lah. Ini address, shop setting, account, semua ada dekat sini. Okay. So boleh tengok lah address kita, boleh tengok kita punya setting kedai dan account. Account ni, okay. So untuk bahagian account ni dia kita punya email dengan nombor telefon. Untuk jadi seller, sebelum ni mungkin kita buyer. Kita tak endahkan sangat bahagian account tu. Tapi sebab kita dah nak jadi seller, kita kena pastikan email dengan nombor telefon tu masih updated yang kita guna sekarang. Jangan pakai email yang lama, jangan pakai Facebook login, okay? Sebagai seller. Sebagai penjual tak apa nak pakai Facebook login ke apa. Sebagai seller elakkan. Kita tak tahu bila kita punya Facebook tu nak kena flag. Kita tak tahu bila Facebook ni dah nak runtuh. Maksudnya lately dah ada banyak isu kan. So kita tak tahu Facebook ni boleh bertahan berapa lama lagi. So account pakai nombor telefon dan email. Dua-dua kena ada. Kalau kita tukar nombor telefon, kita akan reset pergi ke email. Kalau kita pakai kita nak tukar nombor telefon. Kalau kita nak tukar email, kita akan reset pergi ke nombor telefon. So dua-dua wajiblah kita letak untuk dekat bahagian account ni. Okey. So kita kembali ke atas. Saya dah explain sikit bahagian seller center ni. Kita nak tengok shipping setting. Okey. Alright. So ini adalah shipping setting dia. Okay. Dekat shipping setting ni, atas sekali nampak warna biru kat sini. Dia cakap apa? You may find the sign up link for other non-SSL option here. Siapa yang tak nak pakai standard delivery ataupun Shopee supported logistik ni, dia nak pakai non-Shopee supported logistik, non-SSL, boleh klik dekat link ni. Link ni pergi ke tempat yang saya letak link tadi dekat slide tu. Okay, dia akan pergi situ, nanti akan ada satu lagi link untuk isi borang. Kalau kita nak pakai Shopee non-supported logistik. Okay, others lah maksudnya kita nak pakai. Dalam Shopee non-supported logistik tu ada juga pus laju, JNT boleh guna juga. Cuma kita nak pakai tu sebab apa? Sebab mungkin kita nak setting sendiri, kita nak yang mana. Kita tak sukalah Shopee yang settingkan dapat yang mana, sebab barangan kita tu mungkin dalam kita punya kedai ni ada barangan yang tak fragile. Kita tak kisah Shopee nak bagi yang mana. Tapi ada yang mungkin fragile, ada yang mungkin frozen food yang tak tahan lama, yang tu kita nak pakai others. So kita boleh juga hantar pakai DHL ke Ninja Van ke apa, cuma kita yang set sendiri. So kita pakai others lah, Shopee non-supported logistik. Okay, so ini sekiranya nak pakai Shopee non-supported logistik. Saya punya pun dah tak ada dah. Kalau tak bawah ni ada. Tapi saya terlupa produk tu dah out of stock. Dia dah hilang. Nanti kita akan apply balik. Sebab others tu penting. Cuma barang saya setakat ni semuanya yang okey. Yang okey untuk hantar biasalah. Okey. Alright, so kita untuk sini COD boleh on kan ataupun off kan. Okay, preferred ni kalau kita tak nak SOD, so COD, so kita nak buat macam tu pun boleh. Tapi sebenarnya dulu kalau preferred ni dekat bawah setiap satu, contohlah kita nak JNT. So kita nak JNT ni sebagai preferred. So benda tu logik lah. So dia akan pergi ke JNT dulu, kecuali customer nak pilih yang lain. Tapi sekarang dah tak boleh pilih. Tapi preferred ni masih lagi ada kat sini. Kan? Tak kisahlah kalau kita nak tekan ke tak. Okay, COD ni sekiranya kita nak customer boleh pilih COD. Dia bayar kemudian. Okay, untuk COD ni jangan salah faham. COD ni bukan customer datang beli di kedai kita, customer datang nak COD dekat rumah kita ke apa, bukan. COD ni sama, shipping macam biasa, cuma customer tak bayar lagi. Dia akan bayar dekat abang courier nanti. So maksudnya kita bagi barang tu tanpa customer bayar, dia dapat nanti dia bayar masuk dalam sistem, lepas tu duit akan dapat. Dia sama je, sebab kalau customer yang dah bayar dulu pun, kita bukan dapat duit lagi. Kita akan dapat duit bila customer tekan order receive. Okay.
Alright, okay. So ini bahagian shipping, kita on je mana yang kita nak. Kita on je mana yang kita nak. Kalau saya post laju Ninja Van JNT. Post laju ni pun saya mungkin consider untuk tutup. Sebab apa dia pun tak datang pick up juga. Kalau JNT tak datang pick up tak apa sebab dekat dengan rumah. Post laju dia jauh sikit. Mungkinlah saya consider untuk tutup. Ninja Van memang dia datang pick up. Sebab saya dah dapat pick up. Siapa yang belum dapat pick up memang kena hantar sendiri lah. So siapa yang belum dapat pick up kena hantar sendiri. Siapa yang dah dapat pick up sepatutnya diorang ni akan datang pick up. Tetapi ada tempat. Dulu saya buat pick up dekat rumah, pos laju datang dia. Bila pick up dekat office tu dia tak datang. Okay. So tidak digalakkan untuk shipping ni, tidak digalakkan untuk open semua, kecuali memang kita semua dekat dengan rumah kita nak open semua tak ada masalah. Cuma saya cadangkan untuk open yang kita suka sahaja sebab customer dah tak boleh pilih. Okay. Alright, so ini bahagian shipping. Okay, kita nak tengok bahagian order pula. Okay, kita nak tengok bahagian order pula. So dekat order ni, kita boleh tengok dekat sini. My order. Untuk order, kita boleh buat juga mass ship. Mass ship ni kalau kita ada order banyak, kita nak kita nak terus buat mass ship pun boleh. So tapi kalau saya dah terbuat arrangement pagi tadi, so hari ni memang dijangka akan jualan kurang. Sebab apa? Sebab besok 10-10. Dia macam ombak kadang-kadang. So orang dah tunggu 10-10. So hari yang sebelum 10-10 tu dia turun dulu, 10-10 dia baru naik. Kadang-kadang dia tak jadi macam tu, tapi selalunya memang jadi. Bulan lepas alhamdulillah 99 tu 89 pun banyak jualan, 79 pun banyak jualan. Tapi 10-10 setakat ni saya tengok tadi masih lagi kurang jualan. So dia mungkin dia akan jadi sebab 10-10 saya tengok banyak sangat Shopee bagi kempen, dia nak bagi kupon lah apa semua. Bila dia buat macam tu, so hari yang sebelum tu orang dah habis kupon dia awal bulan, dia akan tunggu 10 hari bulan 10 lah. So bila macam tu kita punya jualan 9-10 ni dia agak krik-krik. Tapi besok insya-Allah kalau kita buat marketing yang betul, boleh jadi dia pergi sangat banyak lah. Bulan 6 hari tu, 5 hari bulan 6 sangat kurang. Kena 6 hari bulan 6, setakat ni yang paling tinggi lah, sehari saya boleh pergi 7,000 lebih kurang. Sehari sahaja. So dia naik, dia lain macam. Tapi 5 hari bulan 6 tu dia sangat kurang lah. Sebab apa? Sebab Shopee buat macam-macam kempen untuk 6 hari bulan 6 masa tu. So orang tunggu je 6 hari bulan 6. Orang tahan tak beli 5-4 hari bulan tu. Okay. So hari ni pun 10-10 Shopee buat banyak kempen juga. Macam-macam saya tengok dia buat. So 9 hari bulan 10 ni memang seller pun dah jangka dah. Ramai seller yang jangka kemungkinan jualan akan jadi kurang sebab orang tunggu hari esok. Okay. Bila jual kat Shopee, perbezaan dia dengan jual kat tempat lain, jual kat Shopee ni sebenarnya seronok dia adalah kita tak perlu nak close, kita tak perlu nak close deal dengan customer. Kalau kata kita jual dekat, saya dulu banyak jual kat Instagram. Masa saya belum fokus on Shopee, saya ada banyak akaun Instagram. Semuanya kita akan kena reply sampailah dia beli. Sebab apa? Dia tanya, kita reply. Kat Shopee lain. Kita buka je dah ada jualan 5. Kita buka je dah masuk 10 jualan. Kita buka lagi dah ada 15, 20. Sebab apa? Kita tak perlu nak close. Orang tanya jarang-jarang. Kalau tengok dekat chat ni, ada juga orang tanya tapi sangat jarang. Sehari kalau tengok kat sini boleh ada sehari ni 7. Ada dalam 5 orang tanya. Itu pun dalam 5 orang ni ada yang Adidas, maksudnya Big Box Official, Jadi Toner, yang ni broadcast. Maksudnya ni orang buat broadcast, bukannya orang bertanya.
So kalau yesterday 1, 2, 3 je. Tapi jualan banyak. So orang bertanya tak banyak. Yang ni HyperRack ni pun jadi tempat saya beli rak lah. Ini pun apa nama ni, broadcast. So bila broadcast kita kena buka. Tapi kita tak perlu reply apa-apa. Just buka je. Lepas tu dah tutup balik. So kita pergi ke soalan seterusnya. Yang soalan ni saya tak nak buka lagi sebab saya kena reply. Saya tak nak reply dalam kelas lah kan. Okey, so yang lain kita kena reply kecuali kita kena ingat untuk chat respond rate ni kita tak perlu jadi yang last. Kalau kita reply, dia reply balik. Contoh yang ni ini seller. Saya reply kat dia, dah ada ke? Dia jawab ada dalam masa sekejap je. Dia terus jawab ada, saya tak reply balik dah. Tak perlu jadi yang last asalkan kita punya conversation tu dalam 12 jam. Tapi kalau kita tulis, dia reply, kita tulis pukul 10 pagi, dia reply pukul 12 malam, dah lebih 12 jam. Kita masih kena reply lagi belakang tu. Sebab dalam masa 12 jam, kalau ada conversation, kita tak perlu, kita dah reply dah, kita tak perlu jadi last. Tapi kalau dia reply pula tu lambat, lebih 12 jam, kita kena reply lagi bawah tu. Okay. Okay, so sekarang kita nak uruskan order. So just first kali tekan je arrange shipment kat sini. Ini kalau kita nak uruskan satu persatu, kita tekan je arrange shipment kat sini, dia akan keluar nak drop off ke nak pick up. Sekiranya kita ada kita ada pilihan untuk pick up lah. Tapi biasanya baru tak ada, dia ada drop off saja. So kita tekan confirm je kat sini. Okay, so kalau nak tekan confirm boleh, tapi saya tak tekan kat sini, saya nak tunjuk mass ship pula lepas ni. Okay, so tekan confirm, bila tekan confirm dia akan jadi kita kena uruskan order lah. Dia akan masuk ke bahagian yang seterusnya. Okay, so saya nak tunjuk pula itu satu cara untuk uruskan satu persatu. Okay, kalau nak uruskan semua, kita ada banyak order lah kata, tekan mass ship. Boleh cuba daripada awal. Perbezaan mass ship dengan kita order kita arrange shipment satu persatu. Bila kita buat mass ship ni, kita boleh print sekali dengan packing list. Nanti saya tunjuk apa itu packing list. Packing list ni memudahkan kita untuk urus order lah. Sebab kalau tak ada packing list, kita tak tahu orang tu order apa. Okay, so bila saya tekan mass ship ni, boleh tekan kat luar, boleh tekan kat dalam tadi. So dekat mass ship ni, dia ada orders to ship dan juga generate document. Orders to ship, generate document. Orders to ship ni untuk order yang belum ada tracking number. Yang tadi kita tekan arrange shipment tu untuk keluarkan tracking number. Okay. So kat sini ada dua order post laju, tapi dalam senarai ni tak ada. Sebab apa? Sebab dia dah ada kat generate document. Saya dah generate dah sebelum 9 pagi tadi. Okay. So kita tengok kat JNT, ada 7 tapi ada 1 je kat sini. Sebab apa? 6 lagi tu saya dah generate dah tadi. So tinggal 1 saja. Kat Ninja Van pun sama, kita dah arrange dah. So dekat orders to ship ni, sekiranya belum ada tracking number. So saya pun tekan kat sini, dekat kita select lah, kita select. Okay, yang ni JNT saya buat mass arrange drop off je. Okay, so saya pun tekan confirm. So bila kita tekan confirm je, dia akan keluar tracking number. So kita dah generate tracking number. Sebab tu siapa yang nak buat Shopee Saputal Logistik ni, dia kena ada produk sebab dia nak push sendiri. Siapa yang dropship, nanti kita cerita macam mana nak buat. Okay. So bila kita dah dapat tracking number ni, kan? So kita akan dapat airway bill dia nanti. So saya tekan collapse dulu sebab saya tak nak generate lagi. Kita nak generate banyak-banyak terus. Okay, so saya tekan collapse. So saya pergi ke generate document. Okay. So tadi orders to ship. Sekarang generate document. Generate document ni barulah dia keluar 77 tadi. Kan? So yang ni yang 77 tadi. Semuanya belum print lagi tracking number. Okay, so saya pergi kat post laju 2. Okay, so yang ni dah print. Yang ni kita dah post. Saya nak tunjuk contoh yang dah ada print saja. Sebab tugasan buat print ni bukan tugas saya. Yang ni tim saya buat. Kalau saya buat waktu kelas, nanti tim saya ingat dia dah print. So nanti dia tak hantar.
So dia akan jadi kacau lah saya punya order. So kita nak tunjuk yang dah print saja dulu. Kita nak tengok kat Ninja Van pula. Kalau dah ada yang dah print, okay, Ninja Van ada 3, lagi cantik. So yang ni maksudnya dia apa dah print semalam, tapi mungkin dah petang tak hantar. Saya tak sure sebab apa dia belum masuk lagi dalam sistem. Okay, tak apa. So saya pun tekan 3 yang ni. Sebab kita nak tunjuk contoh, saya dah ambil yang dah print saja. Okay, bila saya select dah 3 ni, okay, dekat generate document, kita select mana-mana yang kita nak print. Kita boleh pilih nak yang mana. Katalah kita tak nak airway bill dan packing list, kita nak print pick list sahaja. Contoh, kita nak print airway bill sahaja. Airway bill ni kita punya itulah customer punya alamat dan kita punya alamat dan juga dia punya order number, tracking number. Airway bill sahaja. Katalah kita nak packing list sahaja. Packing list ni pula apa yang orang tu order. Okey, apa yang orang tu order. Ataupun kita nak dua-dua. So katalah kita nak dua-dua. So tapi saya pakai thermal printer. Ini kalau kita pakai printer biasa, yang ni kita pakai thermal printer. Thermal printer ni dia memang dah ikut saiz kebanyakan company shipping lah. Dia kecil je. Dia potong 4 A4. A4 potong 4, dia saiz A6. Dia saiz A6. Okay. So kita nak tunjuk contoh macam mana rupa dia airway bill dan packing list ni. Saya tekan generate selected document. Okay, so sorry. Dia ni pula. Okay, so dekat sini atas ni adalah dia punya airway bill dan bawah ni kita punya packing list. Bila kita order ada lebih daripada satu, kadang-kadang kita tak tahu yang mana satu yang orang order, contohlah ini orang order bengkung. Yang mana satu yang orang order, ini pun sama. Yang mana yang order free size, yang mana yang order plus size, apa semua kan. Okay, so bila kita print ataupun kita download sekali dua-dua ni, nak print yang atas je pun boleh, nak print dua-dua pun boleh. Okay, so kita tahu yang order number ni, dia order apa. Okay, ada tulis order number kat sini. So yang orang order number ni, dia order apa, order number ni dia order apa. So memudahkan kita punya kerja lah kalau kita download sekali dengan packing list. Tapi kalau kita ada satu order saja, sebab tu kalau kita arrange shipment yang bukan pakai mass ship tadi, dia tak boleh download bawah ni. Sebab bila kita ada satu order je, kita dah tahulah orang tu order apa. Tapi bila kita ada, katalah saya print sekali 10 order, 20 order kan. So lebih mudah bila ada packing list ni. Okay, lebih mudah bila ada packing list. Alright. So ini contohlah AWB. So saya stop dulu dekat situ. Ada apa-apa soalan setakat ni berkaitan dengan orders dan juga apa nama tadi, shipping. Kalau tak ada soalan, kita nak sambung pergi macam mana nak masukkan produk. Okay. So kita ada lagi 20 minit sebelum kita berehat. Okay, so sekarang ni saya nak tanya dulu. Sebab 20 minit untuk masukkan produk mungkin tak sempat. Okay, nanti dia akan jadi bersambung. Okay, so kita sama ada nak masukkan produk dulu, lepas tu kita rehat, lepas tu sambung, ataupun nak rehat dulu sekarang. 10 minit je rehat dia, bukan lama. Just untuk refresh, siapa nak pergi tandas ke, nak apa, minum air ke, belum ambil lagi tadi ke contoh. So boleh rehat dalam 10 minit, lepas tu kita sambung. So siapa nak rehat sekarang boleh tulis nombor 1, siapa nak sambung rehat pukul 11 boleh tulis nombor 2.
Kita tengok mana yang banyak dulu. Okey, siapa nak rehat sekarang, kita sambung lepas ni ataupun nak rehat pukul 11. Okey. Okey, so setakat ni semua memilih lebih ramailah saya kira, lebih sesuai sebab apa lepas rehat nanti kita terus cerita berkenaan dengan macam mana nak masukkan produk tu nanti. Okey. Alright, so kita akan rehat. So hopefully lepas ni ada lebih banyak soalan lah. So setakat ni saya cerita sorang-sorang je. Saya memang sangat suka soalan sebenarnya, kan? Sebab bila ada soalan tu, dia buat saya lebih fokus kot kan. Bila tak ada soalan, bila cakap sorang-sorang ni kadang-kadang kita pun menerawang sikit. So hopefully kalau ada soalan kita akan tolong tanya banyak-banyak lepas kelas nanti, supaya bila saya lebih fokus ni saya lagi seronok nak cerita banyak benda lah. Kalau saya cerita sorang-sorang je dia tak ada tips tambahan. Bila ada soalan tu lagi banyak tips yang kita boleh bagi. Alright, okay, so kita rehat 10 minit sahaja sehingga pukul 10.50. Okay, alright, so terima kasih. Assalamualaikum. Kita sambung lepas ni.